Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk kita menyambung kembali pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, yang di mana kita masih lagi pada bab yang ke-8 berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kita masuk pada hadis yang ke-56 berkenaan dengan Nabi SAW memakai baju dengan kancing terbuka. An Muawiyah bin Qurrata an abihi radhiyallahu anhuma qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al-khatam. Maksudnya diriwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah daripada bapanya Qurrah radhiyallahu anhuma yang menceritakan, aku bersama satu kumpulan yang di mana menunjukkan bilangannya daripada 3 orang sehingga ke 10 orang, daripada bilangan 3 ke 10 orang. Aku bersama satu kumpulan daripada kabilah Muzainah telah pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membai'ah baginda. Aku lihat kancing baju baginda dilepaskan, yakni tidak disematkan. Maka aku memasukkan tanganku melalui belahan leher baju baginda, lalu aku menyentuh khatam, cap kenabian di badan baginda. Jadinya hadis yang ni, bab yang ke-8 ni berkenaan dengan pakaian Nabi SAW, di mana hadis ni nak ceritakan bahawa Nabi SAW pernah memakai baju, komis yang kita sebutkan semalam, komis yang tidak dikancing, ataupun kancing baju tu, ataupun bahasa sekarang dipanggil butang baju. Kancing baju itu dilepaskan. Nabi SAW tidak tidak semat tidak pakai kancing baju tu, dilepaskan. Kancing yang dimaksudkan ialah kancing yang diletakkan pada belahan leher baju untuk menutup bahagian dada daripada terdedah. Ni macam kancing baju biasa lah, baju biasa yang ada butang kat tengah. Jadi kalau tu dia panggil kancing lah, dia untuk ikat supaya tidak nampak dada lah. Dan perbuatan Nabi SAW tersebut telah menjadi ikutan sebahagian sahabat yang memerhatinya, antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Perbuatan Nabi SAW tidak mengkancing baju tu diikut oleh sahabat, antaranya adalah Ibnu Umar. Dalam Musnad Al-Bazzar diceritakan bahawa Ibnu Umar memakai baju dengan kancing yang dibiarkan terlepas, tidak disematkan. Beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW memakai baju dengan keadaan kancing bajunya dibiarkan terlepas. Sama jugalah Muawiyah bin Qurrah yang menyampaikan hadis di atas juga turut mengamalkan sedemikian. Dan inilah orang yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan Nabi SAW tidak mengancing baju ini pun, dan Muawiyah bin Qurrah ini pun tidak mengkancingkan bajunya, turut beramalah dengan apa yang Nabi SAW lakukan, ikut Nabi SAW. Jadinya pengajaran hadis ni adalah keharusan
keharusan kita ini memakai baju bagi lelaki lah. Keharusan memakai baju tanpa mengancingkannya kerana Nabi SAW pernah melakukannya. Namun disyaratkan jangan sampai terdedah aurat. Boleh untuk pakai baju tanpa kita kancing, tetapi jangan sampai terdedah aurat. Aurat ni kiri, kanan, depan, belakang semuanya aurat, dan juga daripada pandangan daripada atas juga dikira sebagai aurat. Boleh untuk kita ikut walaupun ini bukanlah perkara yang disyariatkan ataupun perkara yang disunatkan. Ini hanya perkara harus yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita niat untuk mengikut Nabi, maka adalah ganjaran-ganjaran yang akan diberikan. Kita niat untuk mengikut Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW memakai baju tanpa menyematkan ataupun mengkancingkan butang bajunya dalam hadis di atas, namun dalam hadis yang lain baginda pernah menyuruh seorang sahabat agar mengancingkan bajunya, yakni jangan dibiarkan terbuka. Walaupun dalam hadis ni menceritakan bahawa Nabi SAW tidak mengkancingkan baju, tapi ada hadis yang lain mengatakan Nabi suruh sahabat itu mengkancingkan bajunya, untuk memakai butang bajunya. Jadinya ini bukanlah satu perkara yang boleh kita ini suka-sukalah nak buat. Diasalkan dengan syarat boleh untuk tidak mengkancingkan baju, dengan syarat tidak terdedah aurat lah. Tidak terdedah aurat tidak nampak. Itu boleh. Diharuskanlah keharusan. Seorang sahabat bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya Rasulullah SAW, katanya, ya Rasulullah, aku ialah seorang lelaki pemburu. Bolehkah aku mengerjakan solat dengan memakai baju sahaja? Baju komis lah, jubah. Pakai baju sahaja. Baginda menjawab, boleh, akan tetapi kancingkannya walaupun dengan menggunakan satu duri. Walaupun dengan menggunakan satu duri. Nabi SAW suruh seorang sahabat bernama Salamah ini untuk mengkancingkan baju untuk solat, walaupun hanya dengan satu duri, dengan keadaan minimum lah kancing tu, minimum kancing. Menurut ulama, Nabi SAW menyuruh sahabat bernama Salamah radhiyallahu anhu di atas supaya mengancingkan bajunya ketika solat kerana belahan leher baju beliau luas, sehingga jika tidak dikancingkan akan menyebabkan auratnya terdedah melalui bahagian leher baju. Terutamanya ketika mana rukuk dan sujud, kerana beliau mengerjakan solat dengan memakai sehelai pakaian itu sahaja. Rukuk dan sujud, kalau rukuk kan kita rukuk ke bawah, jadi akan nampaklah daripada depan tu akan nampak kita punya aurat. Nampak aurat. Sama juga macam rukuk pun akan nampaklah aurat, terdedah auratnya nanti. Sebab itu Nabi SAW menyuruh sahabatnya bernama Salamah ini untuk mengancingkan baju walaupun dengan satu duri. Dapat disimpulkan juga daripada hadis di atas mengenai keharusan mencontohi Nabi sekalipun dalam perkara-perkara jibili, iaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang bersifat tabi'i atau kebiasaan baginda sebagai manusia, seperti makan, minum, tidur, berpakaian dan yang seumpamanya. Boleh diharuskan untuk mencontohi Nabi dalam perkara-perkara yang bersifat manusiawi. Apa yang Nabi SAW makan, apa yang Nabi SAW minum, bagaimana tempat tidur Nabi SAW, bagaimana pakaian Nabi, itu semua boleh dicontohi, boleh diikut, diharuskan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Umar dan tabi'in Muawiyah bin Qurrah. Sahabat Nabi Ibnu Umar pun ikut Nabi SAW melalui bagaimana Nabi itu berpakaian, tidak mengancingkan baju, dan dia pun beliau pun ikut tidak mengancingkan baju dengan syarat tidak terbuka aurat lah. Sama juga dengan seorang tabi'in Muawiyah bin Qurrah pun tidak mengancingkan baju. Itu menunjukkan keharusan untuk mengikut perkara-perkara manusiawi yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Mencontohi Nabi SAW dalam perkara-perkara tersebut walaupun tidak disuruh oleh syariat, namun itu adalah baik dan diberi pahala jika disertai dengan niat mencontohi Nabi atau untuk menzahirkan kecintaan kepada baginda. Kita buat
perkara kita ikut apa yang Nabi SAW buat, walaupun perkara itu hanya perkara yang harus. Kalau kita niat untuk ikut Nabi SAW, maka akan diberilah pahala. Dengan niatlah kita itu nak mengikuti Nabi SAW, dan juga kalau kita buat ni sebenarnya akan menzahirkan ataupun meningkatkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW, itu dibolehkanlah. Itu berkenaan dengan hadis yang ke-56, Nabi SAW tidak memakai baju dengan tidak mengancingkannya. Seterusnya hadis insyaAllah hadis yang terakhir pada tengah hari ini. Nabi SAW memakai kain kitri. Hadis yang ke-57, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi'u ala Usamah bin Zaidin alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di badan baginda terdapat kain kitri yang baginda letakkan selempang ke bahunya. Kemudian baginda mengerjakan solat mengimamkan orang ramai. Kain kitri ini ialah sejenis kain burdah dari negeri Yaman yang dibuat daripada kapas. Padanya, pada kain kitri tersebut ada warna merah berjalur-jalur dan daripada jenis kain yang agak kasar. Ada pandangan berkata kain kitri itu bukanlah kain burdah dari Yaman, akan tetapi sejenis kain yang datang dari negeri Qatar, di mana nama kitri itu adalah bersempena dengan tempat kain itu dibuat, iaitu Qatar. Ada juga yang berpandangan bukanlah kain kitri ini daripada Yaman, tapi datang daripada negeri Qatar. Sebab itu ada yang nama kitri itu diambil daripada tempatnya lah, Qatar, kitri. Kain burdah ialah kain selimut atau baju selimut, yakni baju kurung menyerupai abaah hari ini. Biasanya bercorak panjang, yakni berjalur-jalur atau bergaris. Maksud kan dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW menyelempangkan kain kitri itu ke bahunya, ialah baginda meletakkan di atas dua bahunya. Di ataskan dua bahunya macam ni. Ada pendapat yang mengatakan baginda memakainya sebagaimana cara pemakaian orang yang berihram haji, iaitu kain dimasukkan ke bawah tangan atau ketiak kanan, kemudian dibawa ke atas bahu kiri dan diselempangkan ia. Masukkan kat sini bawah, lepas tu sampai ke ni lah, macam selempang lah, macam orang pergi pakai pakaian ihram. Itu cara baginda Nabi SAW pakai. Sama ada dipakaikan di atas kedua bahunya ataupun diselempangkan seperti mana orang berihram. Dan peristiwa di atas ini berlaku ketika Nabi SAW sedang sakit. Jadinya apa pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini? Hadis ini menunjukkan kepada keharusan memakai kain kitri dan kain burdah itu sendiri, kerana kain kitri adalah daripada jenis kain burdah. Itu sunnah Nabi SAW untuk memakai. Kalau kita tengok pun adalah para ulama-ulama yang memakai kain kitri tu, ataupun kain ridak yang sering kita dengar. Pakai ridak, sama ada ridak itu dipakai di letakkan di bahu kanan ataupun di bahu kiri, ataupun diletakkan kedua-duanya sekali. Diletakkan di atas pundak. Ini pundak lah. Pundak ni yang bahagian atas bahu tu lah. Jadinya jalur tu dia punya hujung kain tu akan kedua-duanya akan menyentuh bahu kanan dan bahu kiri. Itu setakat itu sajalah perkongsian hadis pada tengah hari ini. Dua hadis kita bacakan berkenaan dengan pakaian Nabi SAW. Yang tadi itu berkenaan dengan Nabi SAW tidak mengkancingkan baju, dan yang keduanya Nabi SAW memakai kain kitri. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok, dan kita akan sambung lagi lah pada bab yang ke-8 ini. Banyak lagi hadis yang perlu untuk kita baca lah, InsyaAllah.
Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.